Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga akak ucapkan kepada semua yang menonton untuk siri Kemaruk musim yang kedua. Disebabkan akak ni jarang sangat nak up kan pasal Kemaruk ni. So, hari ni akak akan up 5 episod dari episod 10, 11, 12, 13, 14. InsyaAllah next time akak cuba lagi, tapi ambil masa tau. Untuk tidak membuang masa, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad. Sebelum akak teruskan dengan episod yang ke-10 ni, apa kata kalau akak flashback sikit untuk episod yang ke-9. Last episod yang ke-9, kalau korang yang mana follow untuk story sebelum ni, kita berhenti pada kisah di mana Hakim dengan Akib bersama dengan Tok Ku dalam satu gua. Jadi akak teruskan untuk episod yang seterusnya. Episod ke-10 ni kita masuk kepada babak kisah Dungga, di mana situasinya akan menjelaskan siapa Dungga. Akak teruskan. Aku merupakan Panglima Jingga Diraja. Aku bersama 2 orang sahabat termasuk Tok Nibung Tunggal yang merupakan ketua kami, menggadaikan nyawa untuk menjaga keharmonian negara. Kami telah banyak berbakti kepada negara. Telah banyak musuh-musuh negara kami bunuh, termasuklah seisi keluarga pengkhianat jika perlu berbuat begitu. Penjenayah berat juga tidak lepas dari senjata kami. Habis kami bunuh. Dungga menepuk dada dia, tanda dia rasa bangga. Serta-merta keadaan sekeliling bertukar menjadi sebuah tayangan. Oh, suka aku nak perkenalkan seorang lagi sahabatku, Panglima Setia Kundang Diraja, arwah Tok Garang. Diukur usia kami, aku yang paling tua, manakala Tok Garang yang paling muda sekali. Tapi hayat dia tak lama. Dia yang paling awal sekali meninggalkan kami. Muka Dungga kelihatan sugul. Walaupun namanya Tok Garang, dia bukanlah seorang yang panas baran. Malahan dialah yang paling penyayang di antara kami. Sebagai Panglima Jingga Diraja, tugasku adalah menjaga keamanan di seluruh jajahan negara bersama Tok Nibun Tunggal. Tok Garang pula menjaga keselamatan Allahyarham Raja Shah Indra, raja yang kami sayangi. Apa yang menyakitkan hatiku adalah penjajah. Seperti kamu tahu, negara kita memang telah lama dijajah, malah sejak zaman datukku lagi. Terpampar pula Raja Shah Indra duduk di sebuah meja makan yang besar. Ramai pembesar berada di situ, termasuklah 3 panglima yang pada ketika tu masih di pertengahan usia. Mereka sedang asyik makan dan bergembira. Sepanjang masa ada sahaja gelak ketawa yang kedengaran. Di sebelah raja pula terdapat seorang pegawai besar Inggeris sedang membisikkan sesuatu ke telinga raja. Raja pula kelihatan asyik mendengar dan sesekali baginda tergelak seperti ada sesuatu yang menggembirakan hati dia, menggelikan hati dia. Kasihan Dungga yang berada bertentangan dengan raja, mengetap gigi dia. Buku 5 di atas pahanya digenggam dengan erat. Jelas di wajahnya ketidakpuasan hati. Paparan berubah ke salah satu bilik yang besar di istana. Ketiga-tiga panglima sedang membicarakan sesuatu. Long, kamu tak rasa meluat ke dengan perlakuan Sarjan Jeans? Dia banyak memberi nasihat buruk kepada tuanku, kata Dungga sambil menggenggam penumbuk. Sabar Ngah, tak ada gunanya kita memberontak macam ni. Tugas kita adalah berkhidmat untuk tuanku. Dan jika perlu kita perlu memberi nasihat, itu tugas kita. Jangan kamu sesekali lupa tentang itu.
Bidas Tok Nibong Tunggal. Ini kisah mereka masa muda. Dungga memalingkan muka dia, masam mencuka. Dia geram. Tok Garang menepuk bahu Dungga. Senyum sikit ngah, kata Tok Garang sambil tersenyum. Dungga dia menempis tangan Tok Garang. Kamu pun sama sahajalah Alang. Kamu duduk paling dekat dengan tuanku. Kamu boleh biar sahaja anjing keparat tu meracun fikiran baginda. Tok Garang menepuk dahi dia. Nah, aku sentiasa mengambil perhatian kata-kata kamu. Dan aku sentiasa memberi nasihat kepada tuanku. Percayalah pada aku. Aku setuju dengan kamu berkaitan Sarjan James. Dia memang banyak memberi hasutan tak baik kepada tuanku. Percayalah. Aku di sebelah kamu, Alang. Jelas Tok Garang. Hah! Dungga menjeling. Baru-baru ni aku bertengkar dengan Sarjan James di hadapan tuanku. Gara-gara kerajaan British ingin membawa masuk askar mereka ke Pulau Sikat. Mereka meminta tuanku memajakkan pulau itu untuk dijadikan markas mereka. Sebagai ganjaran, tuanku akan beroleh sewa pajakan 1,000 keping emas setahun. Aku membantah dengan keras. Tapi tuanku seperti telah gelap mata dengan kekayaan. Ini membuatkan aku risau, kata Tok Garang. Kamu dengar apa yang Alang katakan tu, Long? Tanya Dungga. Tok Nibong Tunggal hanya mendiamkan diri, dia berfikir. Long, apa yang difikirkan oleh Angah adalah tepat. Kita tak boleh biarkan perkara ni terjadi, Long. Sejak mereka berada di negara kita, banyak negeri telah dipecah belahkan, termasuklah negara kita. Buana, ramai golongan bangsawan diangkat sebagai raja untuk dijadikan boneka. Mereka menggunakan emas untuk menaikkan pengaruh mereka di kalangan raja. Aku amat risau jika kita benarkan mereka membina markas tentera mereka di sini. Kita pun tahu kekuatan mereka bagaimana, kan? Bila-bila masa saja mereka boleh mendapatkan kuasa mutlak ke atas negara kita. Jelas Tok Garang. Sejujurnya aku katakan, kuasa tuanku masih lagi agak kuat kerana adanya aku di sisi dia. Jika aku tiada, aku bimbang. Tiada bantahan atau bangkangan dari pihak kita. Tuanku amat mudah termakan dengan pujuk rayu British. Kamu lihat sendiri negeri lain seperti Rengas, Sinaga dan Salak. Mereka telah menjadi mangsa telunjuk British. Yang menjadi mangsa siapa? Rakyat mereka. Tambah dia lagi. Jadi sekarang bagaimana perancangan British untuk mendarat di Pulau Sikat? Tanya Tok Nibong Tunggal. Buat masa ni aku berjaya dalam pertengkaran tu, walaupun tuanku amat marah padaku. Long, kita kena buat sesuatu. Itu sahaja pintaku. Rayu Tok Garang. Tok Nibong Tunggal dia mengangguk sambil dia menongkat dagu dia. Dan dia sedang memikirkan sesuatu yang amat berat. Baiklah, kita berjumpa kembali di Taman Larangan 3 hari lagi. Tak kala bulan mengambang penuh. Ingat, rahsiakan segala perbualan kita dan pastikan tak ada siapa pun yang tahu perkara ni. Faham? Kata Tok Nibong Tunggal. Mereka berdua mengangguk faham, kemudian mereka pun bersurai. Sepanjang mereka berbincang, mereka tidak sedar langsung bahawanya ada seseorang sedang mengintai di sebalik tirai. Orang tu adalah Tengku Muda Putra, adik bongsu kepada Raja Shah Indra. Pak, Dungga menumbuk telapak tangan dia. Aku sabar menanti apa perancangan ketuaku dan aku tidak sedar kami bakal dikhianati. Dungga diam seketika. Kami tidak sedar ada satu perancangan jahat bakal terjadi yang melibatkan Sarjan James dan Tengku Muda Putra. Kami terleka, kata Dungga. Satu hari sebelum perjumpaan kami, sesuatu telah berlaku. Suasana berubah di singgasana Raja Shah Indra. Di hadapan baginda, seorang gadis sedang menangis. Gadis itu menghadap kepada Raja. Dia adalah Dang Comel yang merupakan dayang istana. Benar apa yang kamu katakan? Tanya baginda. Dang Comel mengangguk. Bendahara, minta bendahara dan beberapa hulu balang iringi Tok Garang menghadap beta. Beta perlu menyiasat perkara ni, kata baginda. Bendahara Tun Hamid terus menjalankan tugas seperti yang dititahkan. Tak lama selepas tu, Bendahara Tun Hamid pun tiba bersama dengan hulu balang dan juga Tok Garang.
Tok Garang terus memberi sembah kepada baginda. Dia melutut depan baginda di sebelah Dang Comel. Tok Garang dia menoleh, lepas tu dia beri senyuman kepada Dang Comel. Tapi Dang Comel terus menangis semahu-mahunya. Keadaan ketika tu jadi sangat pelik. Seketika lepas tu, Dungga dan Tok Nibong Tunggal tiba. Tapi baginda memerintahkan supaya mereka tidak dibenarkan masuk ke singgasana. Mereka dihalang di muka pintu. Dungga jadi bengis. Long, kalau apa-apa terjadi pada Alang, aku akan memberontak. Semua ini salah kau kerana terlalu setia pada tuanku. Dungga berbisik ke telinga Tok Nibong Tunggal. Janganlah begitu, Ngah. Aku pun risau dengan keadaan Alang. Pujuk Tok Nibong Tunggal. Di dalam singgahsana sana. Maksud ni masuk babak di dalam singgahsana. Alang, beta tahu Dang Comel adalah anak angkat kamu. Tapi beta tak sangka kamu sanggup melakukan perkara keji ni, kata Raja Shah Indra. Tok Garang terpinga-pinga. Dia tak tahu apa yang sebenarnya dah berlaku. Apa kesalahan Patik, tuanku? Tanya dia. Cis, kamu berpura-pura tak tahu. Kamu ceritakan sekali lagi, Comel. Arah baginda. Dan Comel pun diceritakanlah apa yang terjadi secara panjang lebar. Air muka Tok Garang jadi berubah. Tergamak dan Comel melakukan fitnah ke atas diri dia. Fitnah yang sangat berat kerana dia dituduh merogol. Dan Comel, tergamak kamu memfitnah ayah. Kamu tahu apa yang kamu cerita itu tidak benar. Bentak Tok Garang. Dan Comel hanya menunduk. Comel, kamu mengaku bahawa kamu dirogol oleh Tok Garang? Tanya baginda. Dan Comel menunduk, dia mengangguk perlahan. Jawab dengan suara. Tuduhan ni berat, marah baginda. Ya tuanku. Ampun tuanku. Jawab Dang Comel dalam keadaan tergagap. Sarjan James yang duduk tak jauh dari Raja Shah Indra bangun. Lepas tu dia rapatkan diri dia ke telinga baginda. Dia nak menghasut. Tok Garang dia mengetap gigi dia sebab digeram. Dia tenongkan ke arah Sarjan James tu. Beta serahkan Tok Garang kepada pihak berkuasa sehingga dia dijatuhkan hukuman. Sebelum waktu tu segala darjah kebesaran dan pangkat Tok Garang akan dilucut. Sarjan James, sila jalankan tugas. Arah baginda. Sarjan James hanya tersenyum, menyindir, memandang Tok Garang. Ampunkan Patik, tuanku. Adakah tuanku percaya dengan semua cerita karut ni? Patik sangat setia pada tuanku. Jika Patik menginginkan perempuan, Patik boleh dapatkan dengan mudah saja. Patik tak perlu merogol anak angkat Patik sendiri, tuanku. Fikirkanlah dalam-dalam, tuanku. Patik tidak mengaku bersalah. Patik telah difitnah dengan jahat sekali. Rayu Tok Garang. Raja Shah Indra hanya mendiamkan diri. Dia memberi isyarat kepada Sarjan James untuk meneruskan apa yang dititah. Dungga mengalirkan air mata. Dia mengetap giginya kerana terlalu geram. Acu dan Ica hanya memerhati Dungga. Apa terjadi pada Tok Garang? Tanya Acu. Dungga menarik nafas sedalam-dalamnya. Tadi aku katakan Tok Garang antara yang telah pergi dulu sebelum kami. Kami telah dihukum penjara seumur hidup oleh British, kata Dungga dengan muka subul. Kena penjara? Bermakna Tok Garang masih hidup ketika tu, betul tak? Tanya Ica. Dungga mengangguk. Cerita tak habis lagi. Penjara tu hanyalah penyebab. Dia telah dibunuh. Pada waktu tu aku dan Tok Nibong Tunggal masih tidak tahu perancangan jahat yang berlaku. Dan siapa yang terlibat, malah tujuan perancangan jahat ini dilakukan pun kami memang tak tahu. Hinggalah kami mengetahui perkara sebenar melalui Dang Comel. Alang dibunuh sebelum kami sempat menyelamatkan dia, kata Dungga dalam keadaan sebab. Di sebuah pondok usang, Tok Nibong Tunggal menarik penutup muka yang menutup wajah Dang Comel. Dia diikat di sebuah kerusi. Lepaskan saya. Tolong. Saya tak bersalah, rayu Dang Comel. Kamu memfitnah adik kamu. Aku inginkan penjelasan jika kau tak mahu. Kusula. Gertak Dungga. Dia mengeluarkan sebatang besi tajam sepanjang sedepa. Lepas tu dipacakkan di sebelah Dang Comel.
Dan Comel menggigil ketakutan. Dia cuba menjerit tapi suara dia tersekat. Kenapa suara saya? Kenapa? Aku telah kunci suara kamu. Kamu tak akan boleh melepaskan suara kamu. Cepat cerita hal yang sebenar. Atau kami bunuh dengan kejam. Gertak Dungga. Maka Dan Comel pun menceritakan hal sebenar bagaimana Tengku Muda Putra dan Sarjan James memujuk dia untuk melakukan fitnah tersebut. Dia juga telah disogok dengan banyak emas sebagai perjanjian. Bila mendengar cerita tu, Dungga dan Tok Nibong Tunggal meningkat nafsu kemarahan dia. Gelombang kemarahan hingga keadaan menjadi pokok seperti bakal dilanda ribut. Tolong saya, tolong. Sebenarnya saya telah diperangkap. Saya cuba untuk menarik kembali tuduhan kerana merasa sangat bersalah. Tapi Sarjan James dah mengugut untuk bunuh kedua ibu bapa saya. Tolonglah, tolonglah. Rayu dan Comel bila dia melihat kemarahan Dungga dan Tok Nibong Tunggal. Raja bangsa! Pekik Dungga. Dungga menghalakan tangan dia ke arah Dan Comel sedikit demi sedikit dan Comel terangkat ke udara. Dia meronta-ronta seakan-akan dicekik. Tolong. Kau patut mati dahulu. Aku akan pastikan semua yang terlibat mati seperti kau. Pekik Dungga. Tidak. Nanti dulu. Kita masih perlukan dia untuk buktikan Alang tak bersalah. Tok Nibong Tunggal menahan Dungga dari membunuh Dan Comel. Dungga mendengus. Dia menurunkan tangan dia. Serta-merta Dan Comel jatuh terduduk di kerusi sambil memegang leher dia. Dia sakit. Terbatuk dia. Kamu ikut kami berjumpa dengan tuanku. Buktikan apa yang kamu kata ni benar. Kata Tok Nibong Tunggal. Dan Comel mengangguk. Faham. Mereka pun memaut Dan Comel yang masih terikat tu bangun untuk dibawa ke istana. Semasa di muka pintu pondok, bam! Dan Comel telah jatuh ke tanah. Kepala dia telah ditembak. Ini kerja British. Pekik Dungga. Sana, kata Tok Nibong Tunggal menunjuk ke arah semak samun yang tebal. Dungga kemudian dia melompat turun dari pondok. Lepas tu dia buka ke kuda ke arah bunyi tembakan. Bam, bam, bam. Bunyi tembakan ke arah Dungga bertali arus. Tapi tak satu pun yang jejak kepada kulit dia. Peluru tu telah musnah terlebih dahulu. Dungga memekik ke arah semak tu dengan melepaskan gelombang tenaga yang sangat kuat. Serta-merta segala semak samun dan pokok semuanya tumbang. Ada 10 orang tentera British yang mengenai serangan Dungga. Mereka semua terpelanting, lepas tu terbaring menahan kesakitan. Telinga, hidung dan mulut mereka memuntahkan darah yang banyak. Dungga memang betul-betul dah marah. Sepantas kilat, Tok Nibong Tunggal berdiri di hadapan mereka. Kamu semua ikan bilis bangsat! Tok Nibong Tunggal membuka telapak tangan kanan dia. Lepas tu dia halakan ke arah mereka. Mereka semua kejang seperti sedang diperah. Pergi mampus. Tok Nibong Tunggal menggenggam tangan dia. Lepas tu kesemua mereka meletup dan berkecai. Boom. Tok Nibong Tunggal menyeringai dengan dada dia berombak. Muka dia menggambarkan kepuasan. Mata dia terjegil. Kelihatan sangat mengerikan. Pap. Bahu dia ditepuk. Macam mana ni, Long? Saksi kita dah mati. Dungga bertanya. Kita tak ada pilihan selain dari menyelamatkan Alang. Aku bimbang kita tak sempat menyelamatkan Alang. Dia pasti akan dibunuh sebelum dijatuhkan hukuman. Kata Tok Nibong Tunggal. Tapi Long, aku tak rasa tentera British mampu membunuh Alang. Bidas Dungga. Kamu dah lupa? Tengku Muda Putra boleh membunuh Alang kerana darah raja dia. Malah kamu dan juga aku pun mampu mereka bunuh. Kekebalan kita ni tidak ampuh di tangan mereka. Cuma ilmu mereka tidak setinggi kita. Aku sangat berharap Alang mampu bertahan sebelum kita tiba. Dungga mengangguk. Tanda dia faham. Kami terus bergegas menuju ke penjara British di Pekan Kerincin. Tapi mereka terlebih dahulu bertindak. Alang telah dibawa ke istana menghadap raja. Kami tak ada pilihan selain pergi ke sana
Selamatkan semula Alang. Dunggal terdiam seketika, termenung. Selepas tu apa terjadi? Tanya Ica. Dunggal dia seperti tersedar dari lamunan. Sesampainya kami di istana, Alang telah berada di hadapan tuanku di balai penghadapan. Ke tepi sebelum aku musnahkan kamu semua, kata Dunggal kepada Hulu Balang yang menjaga pintu masuk ke balai. Raja Shah Indra memberi isyaratlah arahan supaya mereka dibenarkan masuk. Macam sengaja kan? Dunggal dan Tok Nimbung Tunggal terus bergegas masuk. Tuanku, Alang telah difitnah, tuanku. Alang telah difitnah, tuanku. Patik berdua ingin memohon supaya perkara ini disiasat. Pinta Dunggal. Apa maksud kamu difitnah, Alang? Tanya Raja Indra. Dunggal pun diceritakan segala-galanya kepada baginda. Tengku Muda Putra hanya tersenyum menyindir. Adakah ada apa-apa bukti atau saksi yang menyokong kata-kata kamu, Angah? Tanya baginda. Tok Limbu Tunggal terus menunjuk ke arah Tengku Muda Putra dan Sarjan Jins. Satu-satunya saksi kami telah mereka bunuh tadi. Tuanku boleh bertanya kepada mereka. Jawab dia. Baginda hanya tersenyum menyindir. Kamu berdua jangan fikir aku tidak tahu. Mereka berdua telah melaporkan kepada aku tentang kejadian tadi. Berani sungguh kamu membunuh tentera British dan comel yang tak berdosa hanya kerana ingin membuktikan Alang tak bersalah. Kamu mengugut dia untuk menarik kembali tuduhan itu. Kamu fikir aku tak tahu? Kata baginda. Dunggal dan Tok Nimbung Tunggal terkejut. Cis, patik tak sangka tuanku lebih bertuhankan orang luar dari mempercayai kami. Bentak Dunggal. Pap, bahu Dunggal ditepuk oleh Tok Nimbung Tunggal. Sabar, kita tak boleh berbuat apa-apa di sini. Tok Nimbung Tunggal berbisik ke telinga Dunggal. Raja Shah Indra bangkit dari singgah sana. Kamu berani mengugut beta? Kamu tahu kedudukan kamu di mana? Kamu sedar ke tidak? Dunggal hanya merenung muka baginda dengan pandangan yang tajam. Dada dia turun naik menahan kemarahan. Kami menjunjung tuanku sebagai raja kami. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, patik tak boleh terima. Dunggal terus menderhaka. Raja Shah Indra mulai murka. Serta-merta tubuh dia mengeluarkan asap nipis. Kamu cabar beta ke? Lalu baginda mengeluarkan keris pusaka diraja yang tersemat kemas di pinggang dia. Kesemua pembesar-pembesar yang ada di situ terus menundukkan kepala mereka tatkala mereka melihat baginda mengeluarkan keris pusaka diraja. Tuanku, ampunkanlah Angah, tuanku. Dia tak sedar apa yang dikatakan. Tok Garang memujuk baginda. Segala pujukan dan rayuan tidak diendahkan oleh Dunggal. Dia pun telah bersedia menghadapi apa juga yang mendatang. Seluruh tubuh dia menggigil, menahan kemarahan. Angah, kau aku hukum bunuh dan aku sendiri akan menghukum kamu. Marah raja, lalu baginda terus meluncur bersama dengan keris di tangan dia. Bang! Hati-hati Ngah, jerit Tok Nimbung Tunggal. Dia tak mampu berbuat apa-apa. Dunggal menepis serangan Raja Shah Indra. Kekuatan dia seperti terbedung. Walaupun ilmu baginda tidaklah setara dengan dia, dia tak mampu untuk berbuat serangan balas. Pang! Baginda mengenakan satu tendakan ke perut Dunggal. Dia terpelanting ke belakang. Dunggal bingkas bangun, tapi tiba-tiba satu tikaman yang sangat pantas tepat menuju ke perut dia. Dia menutup mata untuk menerima tikaman tu. Cak! Dunggal buka mata dia. Dia tak merasa apa-apa kesakitan pun. Dia meraba perut dia. Tak ada kesan tikaman. Tok Garang memuntahkan darah. Rupanya tikaman tu telah mengenai perut Tok Garang yang menahan serangan baginda. Dia mulai rebah ke arah Dunggal. Dunggal sangkakan raja menikam dia. Bukan. Alang! Petik Dunggal. Lalu dia menyambut Tok Garang. Air mata Dunggal berlinangan. Tok Nimbung Tunggal juga berada di sisi Tok Garang menangisi apa yang berlaku. Lari Ngah, lari cepat. Kamu tak mampu melawan tuanku. Lari cepat, kata Tok Garang. Lalu dia memuntahkan darah lebih banyak. Beberapa ketika lepas tu, Tok Garang menghembuskan nafas yang terakhir. Mereka berdua menggigil menahan kemarahan.
Tok Nibung Tunggal dibisikkan sesuatu. Ya, pergi lari ke tempat kita berlatih. Tunggu aku kat sana. Aku akan tahan tuanku dari mengejar kamu. Pergi sekarang. Uruskan jenazah Alang untuk aku, kata Tok Nibung Tunggal dengan air mata yang berlinangan. Dungga hanya mendiamkan diri. Dia berdiri dengan wajah yang penuh dengan kebencian. Raja bangsat, aku akan kembali untuk menjatuhkan kau. Aku bersumpah, seluruh keturunan kau tak akan selamat. Dungga memekik dengan kuatnya sehingga segenap balai penghadapan diselubungi dengan angin yang meribut. Mereka semua yang ada di situ terpaksa menutup mata untuk melindungi mata mereka, termasuk mata baginda. Seketika selepas tu keadaan jadi reda. Mana dia? Bentak baginda. Dungga telah hilang bersama jenazah Tok Garang. Kamu biarkan dia terlepas long, kata baginda. Ampunkan Patik tuanku. Patik pun tak tahu tuanku, kata Tok Nibung Tunggal. Jadi aku ingin bertanya pada kamu, adakah kamu ingin menderhaka kepada beta? Apa yang terjadi pada Tok Nibung Tunggal? Tanya Acu. Dia terpaksa berlakon setia pada baginda. Lagipun baginda juga masih memerlukan khidmat dari dia, kerana hanya tinggal dia sahaja panglima yang ada. Tambahan pula aku telah melarikan diri. Ini bermakna baginda masih dalam bahaya, kata Dungga. Jadi apa kena mengena dengan kami? Apa kena mengena? Ica membidas. Hehehe, sabar. Ceritaku belum habis lagi. Apa yang kamu tanya tu akan terjawab nanti. Dungga berjalan mengelilingi mereka berdua. Beberapa hari selepas kejadian di istana, Alung datang menemui aku secara senyap di tempat kami berlatih. Tiada siapa pun yang tahu tentang perjumpaan kami. Ada satu rahsia yang diceritakan kepada aku. Dungga menyambung cerita dia. Rahsia? Tanya Ica. Dungga mengangguk. Ya, rahsia. Satu rahsia yang terpendam sekian lama. Hanya Alung yang tahu tentang perkara tu, sebab dia adalah Panglima Hitam Agung Diraja. Mana-mana panglima yang memegang kedudukan seperti dia akan menyimpan rahsia itu sebagai khazanah diraja. Jelas Dungga. Dungga dan Tok Nibung Tunggal berdiri di sisi kubur Tok Garang yang ditanam jauh di dalam hutan Bakahulu di mana tempat mereka berlatih. Di situlah tempat di mana Acu dan Ica dibawa. Kedua-duanya memandang ke arah kubur Tok Garang dengan wajah sungguh. Angah, hanya ada satu cara sahaja untuk kita merempuh istana tuanku. Tapi jika aku buka rahsia ni, aku telah dikira sebagai pengkhianat negara, kata Tok Nibung Tunggal. Long, adik kita telah dibunuh oleh raja yang kejam. Aku tak boleh membiarkan perkara ni terjadi kepada sesiapa pun. Aku mesti pastikan sekurang-kurangnya Tengku Muda Putra dan Sarjan James mendapat balasan yang setimpal. Bagi tahu aku apa rahsia tu supaya aku boleh menuntut bela ke atas kematian Alang, pujuk Dungga. Tok Nibung Tunggal hanya mendiamkan diri. Long, raja seperti baginda hanya akan mengundang padah kepada negara kita. Bangsa kita akan lemah. Seorang ketua negara tidak patut menjadi boneka kepada penjajah. Di mana pendirian kamu, Long? Di mana? Long, tolonglah Long, bentak Dungga sambil merayu. Tok Nibung Tunggal merenung muka Dungga. Kamu memerlukan seseorang yang mempunyai intipati naga untuk memusnahkan tahta diraja, kata Tok Nibung Tunggal. Intipati? Intipati naga? Tanya Dungga kembali. Tok Nibung Tunggal mengangguk. Ya, dikabarkan bahawa keturunan diraja negara kita adalah berasal dari keturunan Raja Naga. Kisah ni berlaku sangat lama dulu. Sebelum negara kita mempunyai raja, semasa negara kita hanyalah tempat yang dihuni oleh jin dan binatang buas. Tok Nibung Tunggal memulakan cerita. Kamu tahu bahawa raja kita yang pertama adalah Raja Ramasutra. Tetapi kamu mungkin tak tahu bahawa sebelum Raja Ramasutra diwariskan tahta, dia adalah anak kepada Raja Nagakarma. Dialah yang membuka negara kita. Cuma hidupnya selepas membina tahta tak lama, dia telah meletakkan sumpah berdarah ke atas keturunan dia. Sumpah tu adalah, itulah
yang menyumpah sesiapa sahaja rakyat jelata supaya tidak mampu merampas tahta melainkan keturunan dia sahaja. Jelas Tok Nibung Tunggal. Jadi apa yang perlu kita buat? Tanya Dungga. Tok Nibung Tunggal hanya terdiam seketika. Agak berat untuk dia menyatakan kebenaran apa yang perlu dibuat. Tak ada jalan lain selain daripada mengambil alih tahta diraja. Jawab dia ringkas. Dungga pula yang terdiam bila mendengar kata-kata Tok Nibung Tunggal. Sebelum ni, Long ada menyatakan tentang intipati naga. Apa maksud kamu, Long? Dungga dia ingin dapatkan kepastian. Hanya manusia yang mempunyai intipati naga sahaja yang mampu merempuh takhta diraja. Kita tak mampu. Hanya manusia yang mempunyai intipati naga sahaja mampu merempuh takhta diraja secara berdepan. Masalah yang paling utama adalah siapa dan bagaimana untuk mendapatkan orang begini. Itu adalah satu persoalan. Jelas Tok Nibung Tunggal. Kamu perlu berjumpa dengan sahabatku, seorang bunian bernama Tok Ku, untuk mengetahui rahsia sebenar di sebalik intipati naga ni. Tambah Tok Nibung Tunggal. Di mana? Di mana saya boleh jumpa dia? Tanya Dungga. Di kampung Delima Pahat. Sekarang akan masuk pula babak di mana Hakim dengan Akib bersama dengan Tok Ku dalam gua. Ni babak daripada episod 9 sebelum ni. Apa yang kamu cerita ni? Kamu tahu tak Ratu Naga tu bukan cerita main-main? Bentak Tok Ku. Betul Tok, kami tak tipu, kata Akib. Bila pula aku kata kamu tipu? Nanti sekejap. Aku kena ingatkan semula kisah Ratu Naga ni. Aku dah lupa. Lupa sangat dah ni. Lupa. Tok Ku dia ketawa sendiri sambil-sambil cuba ingat. Sedikit demi sedikit dia ketawa. Lepas tu dia berhenti. Jenaka dia tak mampu membuatkan mereka berdua ketawa. Malah mereka berdua jadi terus melopong. Merenung muka dia. Di mana kita tadi? Tok Ku cuba nak menjaga air muka dia. Kita cerita pasal apa tadi? Ratu Naga, Tok Ku, kata Hakim. Salah. Aku ingin betulkan apa yang kamu faham. Bukan Ratu Naga, tetapi intipati naga. Itu ayat yang sebetulnya, kata Tok Ku. Akib dengan Hakim, dia memandang antara satu sama lain. Macam mana ni jika lelaki mempunyai intipati naga, dia digelar Raja Naga. Jika perempuan pula digelar Ratu Naga. Apalah itu? Pun tak tahu ke? Senang saja. Sekali lagi dia ketawa sendiri. Apa dah? Akib dan Hakim dia masih lagi berwajah seperti tak ada perasaan. Dah kenapa dengan Tok Ku ni? Buat lawak sendiri, ketawa sendiri. Baik. Aku ingin bagi satu syarat kepada kamu berdua. Satu syarat paling utama bila bersama dengan aku adalah bila aku buat lawak, tolonglah ketawa. Faham? Perintah Tok Ku. Nampak sangat kan lawak dia tak menjadi? Mereka angguk faham tapi tetap blur. Oh, tadi tu lawak je tu. Tanya Akib. Tok Ku menepuk dahi dia. Oh, ya. Yelah, kenapa guru kamu hantar orang macam kamu duduk dengan aku ni, ha? Lurus betul kamu ni. Penatlah aku buat lawak. Ketawalah. Maafkan adik saya tu. Dia memang lurus, kata Hakim. Maknanya, kamu pun sama je, lurus juga. Kamu pun lurus juga. Kamu pun tak ketawa, betul tak? Tok terus bergelak besar. Dah terkena si Hakim. Akib dengan Hakim pun turut sama ketawa walaupun muka mereka ketawa terpaksa. Baiklah. Berbalik kepada intipati naga. Ada orang memang dilahirkan dengan intipati ni sebagai misalan lah. Orang yang membuka kerajaan negara kita. Raja Naga Karma. Dia dikabarkan berasal dari Kayangan. Dia sememangnya memiliki intipati naga sejak dari lahir lagi. Disebabkan tu, dia menjadi raja dan membuka kerajaan negara kita. Jelas Tok Ku. Raja negara Karma? Tanya Hakim. Yalah, disebabkan dia berasal dari Kayangan, kesaktian yang ada pada diri dia adalah semula jadi. Jawab simple je Tok Ku. Bagaimana pula dengan adik kami Tok? Dia berasal dari Kayangan ke? Akib pula tertanya. Baik.
tentang adik-adik kamu, mereka telah dibangkitkan. Adik-adik, boleh tak? Kalau aku sebut adik je, letihlah aku nak sebut 2 kali adik. Boleh tak? Mudahkan kerja aku. Boleh tu, tak jadi masalah, kata Hakim sambil dia tersenyum. Pun terpaksa. Baik, aku ulang semula. Adik kamu telah dibangkitkan dengan ilmu kegelapan dan aku sungguh tak menyangka orang yang membangkitkan mereka adalah jiwa gelap guru kamu. Bukan tu sahaja, guru kamu telah menjadi 2 jiwa yang berbeza. Juga aku tak sangka, aku memang tak sangka, itu je aku boleh cakap. Itu je lah, tak lawak ke? Ketawalah. Akid dengan Hakim menyiringai, ketawa tapi terpaksa. Aku tak nak bercerita tentang perkara lain. Aku ingin kamu tahu bahawa intipati ni sangat penting untuk menjatuhkan negara kita. Kerana itulah Raja Naga Karma yang membuat sumpah berdarah menjadikan tahta kerajaan tak mampu diduduki sesiapa kecuali dari keturunan dia sahaja. Dan jika ada sesiapa yang ingin menjatuhkan kerajaan, hanya yang mempunyai intipati naga sahaja boleh berbuat demikian. Jelas Tokku kali ni dia serius. Jadi, adik kami ingin digunakan untuk menjatuhkan kerajaan? Tanya Hakim. Tokku mengangguk sambil dia usapkan janggut dia. Itulah yang aku khawatirkan, kata Tokku. Siapa yang berada di sebalik permasalahan ini, Tok? Tanya Akib. Sepanjang hidup aku, hanya ada seorang sahaja yang mempunyai niat macam tu. Dia adalah murid aku sendiri, Dungga. Rakan seperjuangan Along, atau kamu lebih mengenali dia sebagai Tok Nibung Tunggal. Kata Tokku. Dungga. Tok Siluman Hitam pernah menyebut tentang dia. Cuma dia beranggapan yang Dungga dah mati, kata Hakim. Nanti dulu. Tok Siluman Hitam tu siapa pula? Dah masuk Tok Siluman Hitam. Siapa tu? Tanya Tokku. Tadi kan kami dah ceritakan guru kami telah dikeluarkan jiwa gelap dia. Jiwa gelap tu adalah Tok Nibung Tunggal, manakala Tok Siluman Hitam pula adalah nama baru untuk diri guru saya yang telah bersih jiwa dia. Jelas akik panjang lebar. Oh, aku lupa. Sorry. Maaflah, aku lupa. Lupa sangat. Apa cakap? Cuba terangkan sekali lagi. Pula. Tokku dia ketawa sambil dia garu-garukan kepala dia minta. Dia minta terang sekali lagi dah. Anggapan guru kamu tentang Dungga adalah salah. Dia masih hidup lagi hingga sekarang. Cuma dia dah tua sangatlah. Dulu dia lagi kacak lah daripada aku. Sekarang akulah lagi kacak daripada dia. Nampak tak? Nampak tak? Aku lagi kacak daripada dia. Akik dengan Akik terpaksa ketawa bersama. Guru saya ada menyatakan bahawa Tok ada mengajar Dungga ilmu sayap hitam. Adakah itu ilmu yang membuatkan dia kekal hidup sampai sekarang, Tok? Tanya Akib. Mana ada? Taklah. Sayap hitam adalah sama dengan peringkat tertinggi ilmu harimau tunggal kamu. Jika kamu, Akib, boleh masuk merentasi alam sesuka hati kamu, begitu jugalah dengan sayap hitam. Cuma beza dia, ia tak dapat bukan sahaja merentasi alam gaib, malah alam nyata sekalipun. Penggunaannya hanya mampu di mana-mana tempat yang diingini berbanding ilmu harimau tunggal. Walaupun ia tak menyeluruh seperti sayap hitam, ia lebih menyeluruh ke arah seni gaib, mempertahankan diri. Faham tak? Jelas Tokku. Bagaimana Tok tahu kami mempelajari ilmu harimau tunggal? Tanya Akib. Kamu ni penatlah aku. Penat. Along tu sahabat aku. Sudah tentulah aku tahu. Aduh, sakit otak lah aku melayan kamu ni. Sakit kepala aku lah. Kan lurus tu. Memang lurus lah korang ni. Tokku dia memegangkan perut dia sebab dia dah tak tahan geli hati. Dia tepukkan dahi dia, tak tahan dengan sifat lurus Akib dan Hakim. Akib dengan Hakim hanya tersenyum seperti kerang busuk. Betul juga apa yang dikatakan Tokku. Kata mereka dalam hatilah. Jadi, maksud Tok, adik kami akan digunakan untuk menumbangkan raja? Tanya Hakim sekali lagi. Nasib baik. Nasib baik kali ni kamu tak sebut adik-adik. Sebut adik-adik aku sakit. Betul lah tu adik. Aku khawatir. Itulah tujuan dia. Sedari dulu lagi masa dia berada kat sini. Itulah juga niat dia.
Dan dia sangat kuat mempertahankan niat dia tu. Kata Tok Ku. Suka aku ingin bagi tahu pada kamu, bukan sayap alam sahaja yang dia pelajari daripada aku. Ilmu resap jiwa, ilmu boneka hidup, pun sama juga aku yang ajarkan dia. Sebab itulah dia masih hidup. Dia mampu meresap jiwa manusia yang lain untuk kekal bernyawa. Kata Tok Ku. Oh, patutlah guru kami dapat merasakan kehadiran Dungga. Tapi dia tak dapat mengenali wajah dia sebab yang datang tu membawa lari adik kami tu adalah boneka. Kata Akib. Tapi kan Tok. Okey, sekian untuk babak Hakim, Akib dan Tok Ku. Sekarang kita masuk pula bahagian babak Ica, Acu dengan Dungga. Jadi, apa nasib Sarjan James? Kalau kau tak mampu mengapa-apakan keturunan raja, takkanlah kau tak mampu nak bunuh orang Inggeris keparat tu? Tanya Ica. Dungga gelengkan kepala dia. Sial keparat tu tahu aku tak mampu mendekati keturunan raja. Jadi selepas Tok Garam mati, dia telah menjadi penasihat baginda sehinggalah dia telah dihantar pulang ke British digantikan dengan Sarjan Alex sehingga sekarang. Geram aku. Percayalah, aku sangat ralat sebab tak dapat nak menusuk tangan aku tembus ke jantung dia. Aku geram, aku ralat. Kata Dungga dengan nada yang sangat geram. Dia terdiam sekejap tapi tiba-tiba dia ketawa besar. Aku sungguh tak sangka selama ni Alung menyuruh aku mencari orang untuk memiliki intipati naga. Rupa-rupanya dia lah orang yang membangkitkan intipati naga. Sungguh tak kusangka. Kalau tak berlaku peristiwa berdarah di kampung Kalumpang, maka kamu pun mungkin masih lagi berada di rumah menolong arwah ibu kamu memasak. Kan? Kau fikir kelakar sangat ke jenaka kau tu? Ibu dan ayah kami dah mati. Okey, Acu. Dungga tersenyum memandang mereka berdua. Maafkanlah aku. Sekarang kamu tahu tujuan kewujudan kamu. Adakah kamu sanggup berjuang bersama dengan aku? Tanya Dungga. Mereka memalingkan muka. Acu, Ica, aku di sini bukan untuk mengawal kamu. Aku ingin kamu menjadi diri sendiri. Abang-abang kamu sebenarnya tahu apa yang kamu ada, sesuatu yang boleh membahayakan mereka. Disebabkan tu, mereka meminta kamu diserahkan kepada mereka supaya mereka boleh mengawal kamu. Percayalah, kamu adalah Ratu Naga. Jika kamu berjuang bersama dengan aku, tahta kerajaan kita, kamulah yang layak mendudukinya. Aku hanya ingin menuntut bela itu sahaja. Pujuk Dungga. Acu dan Ica dia mendiamkan diri. Jika kamu ingin berjuang bersama dengan aku akan ajar sebagaimana yang kamu mengawal kuasa kamu. Kamu boleh mengawalnya seperti orang lain. Cuma disebabkan kamu adalah kembar yang memiliki tanda yang sama, kamu perlu menjadi satu untuk mengeluarkan kuasa naga pada tahap yang tertinggi. Takkan selama-lamanya kamu mau kelihatan seperti sekarang. Untuk berjuang, kamu perlu tahu untuk menyembunyikan kuasa kamu. Bila tiba saatnya nanti, barulah kuasa kamu boleh dikeluarkan. Dungga membuat tawaran. Acu dan Ica memandang antara satu sama lain. Betul ke kami boleh mengawal kuasa kami? Tanya Ica. Mendengarkan soalan tu, hati Dungga dia jadi berbunga-bunga. Ada harapan. Mengata pujukan dia tu menjadi. Dia anggukkan kepala. Terima kasih kerana mempercayai aku. Maka belenggu kau dan aku terlerai. Kata Dungga. Serta-merta Dungga lenyap bersama dengan belenggu yang membelenggu mereka berdua. Ratu Naga membuka mata dia. Dia masih di dalam tempat persembunyian Dungga. Dan dia masih lagi dalam keadaan sesuatu dan diselubungi gelombang haba yang panas. Okey, tadi Acu dan Ica kan di alam separuh sedar. Sekarang Ratu Naga, mereka yang bergabung jadi satu. Dungga sedang duduk bersila di hadapan Ratu Naga dan rupa dia seperti sebelum dia memasuki alam separuh sedar tadi. Dia sangat tua. Dungga dilemparkan senyuman ke arah mereka berdua, ke arah Ratu Naga lah. Dia bingkas bangun lalu dia hulurkan tangan. Mari, aku tunjukkan sesuatu, kata Dungga sambil tersenyum. Akak masuk semula kepada babak bersama dengan Tok Ku. Tapi apa? Tanya Tok Ku.
Tapi jika Dungga memiliki ilmu serap jiwa, bukankah dia boleh menyerap intipati naga dari Acu dan Ica? Tanya Hakim. Tok Ku tersenyum. Ini aku suka. Part ni memang aku suka. Pandangan kamu memang tajam. Betul. Aku pun fikir perkara yang sama. Kata Tok Ku. Jika intipati naga diserap, apa akan terjadi tu? Tanya Akib pula. Seharusnya yang diserap akan mati. Belum pernah lagi ada sesiapa yang diserap jiwa dia akan terus hidup selepas itulah. Cuma Ratu Naga sekarang adalah sepasang kembar. Belum pernah lagi terjadi sesuatu seperti ni sebenarnya sepanjang hidup aku. Memang belum pernah berlaku ni. Jelas Tok Ku. Mereka berdua berpandangan sesama sendiri. Sudah tentu Acu dan Ica ni dalam bahaya. Getus hati Akib dan Hakim. Jangan risau, bukan semudah tu untuk melemahkan empunya intipati naga. Lebih-lebih lagi bila mereka sudah pandai mengawal amarah mereka. Lagipun, mereka yang mempunyai ilmu serap jiwa, dia tak boleh menjadikan jiwa yang diserap tu sebagai jiwa dia. Sebaliknya, ia adalah bersifat sementara je. Don't worry, jangan risau. Disebabkan tu, Dungga dia perlu untuk kerap menyerap jiwa orang lain untuk terus hidup bertenaga. Jelas Tok Ku. Faham? Mereka berdua terdiam. Terdiam dan banyak diam. Terdiam dan terdiam. Sekali lagi kamu berdua buat muka risau. Ejek Tok Ku. Senyumlah. Senyum. Ya Tok, kami memang risau. Kami tak mampu nak senyum. Kami masih di sini tanpa sebarang tindakan. Apakah ada cara untuk kami selamatkan mereka berdua? Tanya Hakim. Janganlah risau. Tak payah khawatirlah. Buat masa ni, Ratu Naga lebih berkuasa. Janganlah risau, jangan khawatir. Okey, buat masa ni Ratu Naga lebih berkuasa dan kamu harus percaya pada jati diri mereka. Susun rancangan kamu sebelum kamu bertindak. Dungga bukan sembarangan. Dia mempunyai ramai pengikut. Bayangkan betapa lamanya dia menunggu saat ni. Berapa ramai pula yang telah menjadi peluang bersama dengan dia. Aku tak rasalah dia dengan sewenang-wenangnya menjalankan perancangan dia tanpa ada susunan yang rapi. Kata Tok Ku cuba tenangkan kepada mereka. Jika kamu mahu, aku ingin keluarkan sesuatu dari dalam diri kamu. Sesuatu yang sangat berkuasa. Tok Ku menawarkan sesuatu. Apa maksud Tok? Mereka bertanya serentak. Semangat Kursani. Semangat Kursani. Akib dan Hakim hanya terdiam. Nanti apa yang bakal mereka dengar? Apa yang kamu renung aku macam tu? Seganlah aku nak bercakap. Pipi Tok Ku dia jadi kemerah-merahan. Mereka berdua seperti tersedar dari lamunan. Mereka menyeringai, senyum sambil dia menggaru-garukan kepala kan. Tak tahu apa kan. Penatlah. Baiklah. Semangat Kursani itu adalah semangat yang membangkitkan dari besi Kursani yang ada dalam tulang belakang kamu. Dikisahkan bahawa asal kejadian manusia dahulu telah dituang sejenis besi bersama Kursani ke dalam tulang belakang dia. Besi inilah yang menjadikan diri kamu boleh berdiri. Tulang kamu kuat dan kamu mampu mengangkat sesuatu yang berat. Ini kisah sahaja. Kisah sahaja ya. Jangan terpengaruh, okey? Ini hanya sekadar kisah. Aku tak tahulah sama ada kisah ni benar atau tak. Sebab aku belum hidup lagi pada masa tu. Yang pentinglah aku boleh menunjukkan pada kamu bagaimana ingin membangkitkan semangat tu. Jelas Tok Ku. Mereka berdua mengangguk girang. Tapi Tok, sempat ke kami nak kuasai apa yang Tok nak buat tu? Tanya Akib. Apa pula tak sempat? Aku cuma keluarkan semangat tu je. Kamu akan macam biasa je gunakan ilmu harimau tunggal kamu. Cuma kali ni dia pasti berbeza dari sebelum dia. Tapi ingat, perancangan tetap perlu kamu susun dari sekarang. Kata Tok Ku sambil dia tersenyum. Baik Tok, kata mereka serentak. Masuk pula babak Ratu Naga. Ratu Naga menyambut tangan Dungga. Dia dipimpin menuju ke arah keluar dari tempat yang dia berada tu, menuju ke tebing batu di ruang gua besar berdekatan dengan pintu masuk. Dekat situ telah menunggu berpuluh-puluh pengikut Dungga. Mereka ada bermacam-macam rupa. Tapi yang pastinya, hampir kesemuanya bukan manusia.
Mereka berdua mengapung untuk turun ke bawah. Kesemua pengikut Dunggal memberi tunjuk hormat. Kemudian muncul Bonggol di hadapan mereka. Ratu Naga tiba-tiba dia jadi marah. Lepas tu dia cekikkan si Bonggol. Lepas tu dia angkat, dia gunakan sebelah tangan je. Kau buat apa kat sini ah? Tanya Ratu Naga. Tuan, tolong aku, rayu Bonggol. Dunggal menepuk bahu Ratu Naga. Dia orang kita, jangan risau. Orangku yang paling kanan sekali, kata Dunggal. Ratu Naga mencampak Bonggol, dia terduduk di hadapan Dunggal. Dunggal memberi isyarat kepada semua pengikut dia untuk bertenang. Inilah Ratu Naga, pemimpin yang ditunggu-tunggu selama ni, kata Dunggal. Mereka menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Kau lihat, mereka semua sangat setia dengan kita. Kekuatan yang mereka adalah setara dengan seluruh armada tentera diraja. Dengan adanya Ratu Naga, kekuatan kita telah lengkap. Ratu Naga mengangguk. Kamu semua boleh keluar dahulu. Bonggol, aku perlu memberi tumpuan di sini. Kamu perlu menjadi mata dan telinga aku. Kamu cari di mana Akib dan Hakim. Siasat pergerakan mereka. Perintah Dunggal. Baik, Tuan. Kemudian Bonggol terus hilang dari pandangan. Mari, kamu berdua membelakangi aku. Aku akan memisahkan kamu dengan jurus pemisah kuasa. Tapi mesti diingat, ini bukanlah yang sepatutnya. Untuk melakukannya, kamu perlu tahu bagaimana untuk melakukannya sendiri. Faham? Ratu Naga mengangguk. Faham. Dunggal berdiri tegak di hadapan Ratu Naga. Dia merapatkan kedua telapak tangan dia, dirapatkan lalu dihunuskan betul-betul di tengah-tengah belakang Ratu Naga. Dunggal merapatkan mata dia. Serta-merta tangan dia menggigil. Di celah telapak tangan dia terbit satu asap hitam yang semakin lama semakin menebal. Pekik Dunggal lalu menusuk kedua-dua tangan dia menembusi badan Ratu Naga. Lalu dia mengepak tangan dia. Terus terbit satu letupan yang menggegarkan. Bang! Acu dan Ica membuka mata dia. Mereka melihat kedua belah tangan mereka dan meraba muka mereka untuk memastikan mereka dah kembali seperti biasa. Dunggal tersenyum melihat mereka. Mari, kita mulakan latihan kamu, kata Dunggal. Mereka berdua mengangguk. Faham. Berbalik ke kampung Delima Pahat. Kamu berdua naikkan kuasa kamu ke tahap yang tertinggi sekali. Perintah Tokku. Tanpa melengahkan masa, mereka berdua memasang ke kuda dan menggenggam penumbuk di sisi tubuh mereka. Mereka berdua ni Akib dengan Hakim. Badan Akib mula bertukar menjadi merah menyala dengan asap putih yang banyak berterbangan dekat kepala dia. Manakala badan Hakim pula jadi lebih tegak dan asap hitam mula keluar dari setiap rongga telinga dia, mata dengan hidung dia. Tokku berdiri di belakang mereka dalam keadaan bersedia. Dia menghalakan kedua tangan dia ke arah tengah badan mereka berdua. Tokku menusuk tangan dia, lepas tu menggenggam tulang belakang mereka. Mereka memekik menahan kesakitan. Besi maha besi, ibu besi bangkit berisi. Serta-merta mata kedua mereka terbeliak ke udara. Tubuh mereka menggigil, bergoncang dan berpeluh dengan sangat banyak. Mereka tersenyum sambil menetap gigi. Lagi. Tiba-tiba satu sinar yang menyilaukan memancar dari seluruh badan mereka. Mata mereka mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Seluruh gua menjadi terang benderang. Tokku dia melepaskan genggaman dia. Sedikit demi sedikit cahaya yang menyilaukan tu semakin menghilang. Akib dan Hakim dia pandang diri mereka seperti tak percaya. Tubuh mereka berkilat seperti besi kekuningan. Mata mereka bercahaya. Mereka memandang sesama sendiri. Lepas tu mereka tersenyum puas hati. Hakim mengangguk kepada dia. Tiba-tiba mereka menumbuk buku 5 mereka sesama sendiri. Bam, bam, bam. Bunyi letupan sangat memeritkan telinga. Bila buku 5 mereka bertemu, seluruh gua tu bergegar seperti nak runtuh. Klikuk-klikuk kepala mereka berdua disengkit. Gitu. Yang kamu cuba kuasa kamu dekat sini dah kenapa? Runtuhlah rumah aku. Alah, hai, manalah aku nak tidur malam ni. Kamu ni, dekat sini jugalah nak mencubanya, kata Tokku sambil dia menepukkan dahi dia mengarungkan kepala dia. Hei, kamu ni dah kenapa? Mereka tersenyum. Minta maaf, Tok. Hihi, kata Akib. Mari, kita cuba dekat luar. Kamu pasti akan terkejut dengan apa kemampuan kamu sekarang.
cuba keluarlah kat dalam. Ini tempat tinggal Tok. Mereka pun ikutlah Tok tu keluar dari gua. Ni kejadiannya di luar gua pula, di kawasan lapang. Sekarang aku nak Hakim, kamu pergi ke hujung sana dan Akib, kamu pergi ke hujung sana. Faham tak perintah Tokku? Mereka berdua aku. Jangan lurus pula. Ikut betul-betul. Faham? Faham Tok? Jarak mereka berdua boleh dikatakan agak jauh antara satu sama lain. Mereka menghadap sesama sendiri. Sekarang aku mahu kamu berdua pusatkan tenaga kamu. Pergi setinggi-tinggi yang mungkin. Anggapkan apa yang berada di hadapan kamu adalah musuh. Kata Tokku separa memekik. Mereka berdua memasang ke kuda. Bam! Terpancar gelombang tenaga yang kuat dari mereka berdua. Semakin lama, semakin membesar. Sekarang aku mahu kamu meluncur dengan kelajuan tertinggi dan hantukkan kepala kamu berdua. Perintah Tokku. Mereka berdua terkedu. Kenapa Tok ni seperti tak percaya tau dengan arahan Tok tu? Nak suruh pecah kepala ke? Cepat! Marah Tokku. Tanpa bercakap banyak, mereka terus melakukan apa yang disuruh. Gerakan mereka sangat pantas sehingga tak terlihat oleh mata kasar. Bam! Bunyi dentuman yang amat kuat bergema bila kepala mereka bertemu. Seluruh kawasan tu seperti dilanda gempa yang kuat. Pokok-pokok besar yang ada dekat sekeliling kawasan lapang tu rebah dekat bumi. Mereka berdua terpelanting, lepas tu terduduk sambil memegang kepala mereka kerana kesakitan. Aduh, kata mereka berdua. Adulah. Hahaha. Sakit ke? Ejek Tokku. Mereka bingkas bangun. Lepas tu, mereka terus menuju ke arah Tokku. Jelas di dahi mereka kelihatan berbenjol sedikit je. Mereka masih lagi memegang kepala menahan kesakitan. Sakitnya Tok, sakitlah. Padan muka kamu berdua. Siapa suruh rosakkan tempat tidur aku? Rasakan padan muka. Tokku mengejek sambil ketawa. Mereka berdua tersenyum dengan muka yang bengang. Tiba-tiba Akib merasakan ada sesuatu berhampiran. Tok, kata dia. Tok selimut hitam muncul di belakang Tokku. Tokku melompat sedikit ke tepi. Ayo, melompat macam tu. Ish, terkejutlah aku. Aku ingatkan setan manalah tadi, kata Tokku. Hei, Maha Guru Bunian pun boleh terkejut. Tok selimut hitam pula mengejek. Mana ada aku terkejut? Aku cuma berwaspada je tadi. Mana tahu orang jahat ke? Ish, malulah aku. Tok Guru cuba nak jaga air muka dia. Apa sajalah aku. Aku saja je membenguk anak murid aku. Terima kasihlah sebab membantu mereka, kata Tok Suliman Hitam. Yang kamu ni dah macam hantu aku tengok. Nasib baik aku ni jin. Kalau manusia, aku dah melatah dah tadi, kata Tokku. Tok Suliman Hitam tersenyum. Dia memang faham sangat dengan tingkah laku sahabat baik itu. Gila tapi berisi. Bukan gila kosong. Aku tak boleh lama dekat sini. Kamu pun faham. Ada perkara yang perlu aku perjelaskan kepada mereka sebelum mereka bertindak, kata Tok Suliman Hitam. Betul. Hantu tak boleh duduk lama-lama kat sini. Menyebuk je. Kata Tokku diikuti dengan ketawa besar dari mereka semua. Hantu nak apa? Ditanya macam tu. Semasa mereka berempat sedang berbual, timbul sebentuk muka di batang pokok tak jauh dari tempat mereka tu. Bentuk muka tu memperhatikan mereka berempat seperti tak percaya. Ia melihat Akib dan Hakim berkilat seperti kekuningan. Semangat Kursani, Tokku membantu mereka. Aku perlu sampaikan kepada Dungga, katanya sendiri. Pada waktu yang sama di tempat persembunyian Dungga, timbul muka yang sama dekat dinding gua tadi berdekatan dengan Dungga. Ia memberi maklumat apa yang dilihat. Cis! Bam! Dungga menumbuk dinding gua. Tak guna ku, kau tolong mereka, pekik Dungga. Tapi ada seseorang bersama dengan dia. Muka dia seperti Tok Nibung Tunggal. Tak mengapa, biarkan. Apa lagi yang kamu nampak sekarang? Tanya Dungga. Mereka sedang membincangkan sesuatu tapi aku tak berapa jelas mendengarnya, Tuan, kata dia. Tak mengapa,
kamu terus memerhatikan mereka. Pastikan jika ada pergerakan dari mereka, kamu sampaikan kepada aku. Kita perlu setapak lebih awal dari mereka, kata Dungga. Yes sir. Baik tuan. Kata muka tu lalu dia lenyap dari pandangan. Kamu ingat kamu lagi bijak dari aku? Hakim, musuh kamu kali ni tak sama dengan yang kamu tembuhi 3 tahun lepas. Kata Dungga. Tak jauh dari situ, Acu dan Ica sedang bersila sambil memejamkan mata. Gelombang api sedang marak menyelubungi mereka dengan tanduk kecil dekat dahi mereka telah bertukar menjadi merah menyala. Sikit saja lagi. Selepas ni, semua rancangan kami akan berhasil, kata Dungga sambil mata dia tertumpu kepada Acu dan Ica. Kami? Apa yang dimaksudkan oleh Dungga? Berbalik ke kampung Delima Pahat pada waktu yang sama. Apalah yang kamu bertiga berdiri tercegat? Mari duduk kat sini. Lengur lutut aku lama-lama. Tokku dia menggamit mereka bertiga. Mereka semua terus duduk bersila dalam bentuk bulatan. Mahaguru Bunian lenguh lutut, tempelak tok siluman hitam. Umur aku dah menjangkau 500 tahun. Kamu apa tahu? Tahu bidas aku tu. Tokku dia balas macam tu. Apa-apa sajalah, kata Tok Siluman Hitam. Mereka berempat ketawa lagi mendengar ejekan Tok Siluman Hitam. Tiba-tiba Akib terdiam. Dia memandang wajah guru dia. Tok Siluman Hitam angguk sedikit. Zup! Pang! Akib serta-merta menunjah tangan dia menghentam sebatang pokok. Berderai batang pokok tu bila menerima hentaman dari Akib. Dekat tangan dia, dia mencekik seorang lelaki yang bersembunyi di dalam batang pokok tu. Dia adalah orang yang sedang memerhatikan dia sejak dari tadi. Macam mana kau tahu aku berada kat situ? Tanya lelaki tu. Lalu dia mengenakan tengakan ke perut Akib untuk melepaskan diri dari genggaman. Dia membuat ruang balik selepas Akib melepaskan cengkaman. Lepas tu dia mendarat tak jauh dari mereka berempat yang berdiri dalam keadaan sedia. Nampak gayanya aku perlu memundurkan diri. Mereka semua bukan lawan yang sembarangan, kata lelaki itu sendiri. Tak semena-mena lelaki itu terus menenggelamkan diri dia ke dalam tanah. Dia nak lepaskan diri. Baru je setengah badan dia masuk ke dalam tanah, sepantas kilat rambut dia telah dicengkam oleh Hakim. Kau nak pergi mana? Kami belum habis bicara lagi dengan kau, kata Hakim lantas menarik rambut lelaki tu hingga dia naik semula ke permukaan tanah. Lepas tu dihempas semula ke tanah. Bam! Lelaki tu menggelupur kesakitan. Dia bangun semula, darah mengalir dekat bucu bibir dia. Nampak hari ini, aku mesti berhadapan dengan kamu semua, kata dia. Tak perlu. Cukup hanya sekadar aku, kata Hakim. Lelaki tu senyum menyeringai. Kau siapa? Tanya Hakim. Aku kecewa. Suka aku ingin memberitahu kamu semua walaupun aku mati di sini. Aku tidak akan memberitahu kamu walaupun sebesar zarah, sebesar hama sekalipun maklumat, kata dia sambil membuka ke kuda dia. Dia memusatkan tangan dia lalu dia berteleku di tanah dengan kedua telapak tangan dia ditekap ke permukaan tanah. Mereka berempat tak perasan bahawa ia adalah satu muslihat dari Keciwa. Dia sedang menghantar maklumat balik ke Dungga. Di tempat persembunyian Dungga, wajah Keciwa muncul kembali di dinding gua. Tuan, mereka telah menjumpai aku. Tuan tak perlu risau. Aku tidak akan menceritakan apa-apa walaupun aku mati di tangan mereka. Dungga anggukkan kepala dia. Keciwa membuka mulut dia sebesar yang boleh. Lepas tu dia dimuntahkan bonggol dari mulut dia. Bonggol yang dipenuhi dengan lendir. Tersedar. Lepas tu bangkit untuk mendapatkan Keciwa. Selamat tinggal sahabat. Terima kasih kerana membenarkan aku menghuni tubuh kamu, kata Keciwa lalu dia melenyapkan diri dia dari dinding gua. Sial! Pekik bonggol lalu menumbuk dinding gua tu. Pang! Keciwa kembali berdiri untuk berhadapan dengan Hakim. Dia menggambit Hakim. Marilah, tunjukkan kekuatan baru kamu, kata dia sambil dia ketawa. Keciwa menguatkan ke kuda dia. Dia membokok sedikit sambil digenggamkan buku 5 dia. Serta-merta muka dia pun berubah.
lidah dia terjelir panjang. Kedua belah buku 5 dia jadi besar. Kerana kamu semua, aku terpaksa menggunakan terus seluruh tenaga aku. Mana tahu untung sabut timbul, aku boleh terselamat. Kata kecewa. Hakim, gabungkan kekuatan kamu dengan ilmu pesaka nandung. Pekik tok siluman hitam. Hakim terdiam sekejap. Pesaka nandung? Masih ada lagi ke ilmu tu pada diri aku selepas jiwa gelap aku dikeluarkan? Kata dia dalam hati. Buat sajalah, percaya pada aku, kata tok siluman hitam. Hakim menganggukkan kepala. Dia berdiri tegak, dibongkokkan sebelah kaki dia separa perut. Lepas tu kedua belah telapak tangan dia dirapatkan, lalu dia pejamkan mata dia. Hakim dia mengerang sehingga tangan dia menggigil. Lepas tu terpacu asap hitam dari telapak tangan dia. Dengan satu pekikan, dia menghentak sebelah kaki dia dan terus bersedia dengan kekuda. Tangan dia masih terlekap, dirapatkan ke muka dia. Lalu dia membuka mata. Mata Hakim menjadi merah menyala dengan asap hitam keluar melalui bucu mata dia. Ditambah dengan semangat kursani yang telah terbangkit. Hakim kelihatan sangat menggerunkan. Hakim menggenggam kedua belah tangan dia ke sisi. Kecewa terus meluru ke arah Hakim dengan tumbukan yang berpadu-padu bertalu-talu. Bam 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 bam, semua keluar bam bam bam. Tumbukan demi tumbukan dikenakan ke atas Hakim, namun Hakim tak bergerak walau setapak. Tumbukan-tumbukan tu langsung tak bagi kesan ke atas Hakim. Kecewa, dia buat kuang balik, dia nak menjauhkan diri dia. Tak berkesan. Hakim hanya tersenyum memandang kecewa. Kau kecewa? Sesuai sangat nama kau tu, kecewa. Sekarang kau kecewa? Hakim menelempak sempat. Dia menyindir. Bongkak. Pekik kecewa. Lepas tu dia mengenakan lagi serangan ke atas Hakim. Dan seperti biasa, Hakim hanya menadah serangan dari kecewa. Pap! Tiba-tiba Hakim menangkap tangan kecewa lalu digenggam sekuat hati. Sakit! Kecewa menahan kesakitan. Inikah tahap tertinggi kamu? Kata Hakim lalu dia mengeratkan lagi genggaman dia. Kedengaran tulang kecewa seperti sedang berderai. Kecewa memekik dengan kuatnya. Buang masa sahaja berlawan dengan kau, tak mencabar. Lepas tu Hakim memaut tangan kecewa. Lepas tu dia hempaskan ke kiri dan ke kanan berulang-ulang kali. Bam, 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 bam. Apabila Hakim berhenti menghempas kecewa, dia melempar kecewa ke arah pokok yang berdekatan, pokok aru. Boom! Kecewa terus melekat kat situ. Dia dapat rasakan segala tulang temulang dia dah hancur. Hakim merapati kecewa. Kamu semua tak akan mampu menahan Ratu Naga. Kata kecewa, lepas tu dia muntahkan darah. Nanti dulu bang, teriak Akib. Lalu dia berdiri di sisi Hakim. Aku rasa aku boleh dapatkan maklumat daripada dia. Biar aku yang cuba bang. Hakim terus berundur beberapa tapak. Akib merapatkan diri dia terus meletakkan telapak tangan dia ke dahi kecewa. Kecewa mendongak dengan mata dia menjadi putih. Tubuh dia menggigil dengan sangat kuat sekali. Sangat kuat. Apalah yang agaknya Akib cuba lakukan. Kalau korang nak tahu, stay tune untuk next episode, next content. Sekian sahaja 5 episod untuk kali ini. Akak Hayun sekali jalan akan nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang semua kerana korang stay tune dari awal sampai akhir. Sebelum tu, akak ingin mendoakan agar kita semua dimudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Akak minta sangat agar apa yang baik je kita ambil dari kisah ni. Apa yang buruk kita jangan ambil, kita jangan ikut tau. Untuk kesahihan apa semua cerita jangan dipersoalkan. Sebabnya kita anggaplah ini sebagai hiburan, insyaAllah. Terima kasih korang sekali lagi. Bye, Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.